Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej ransangan ekonomi khas bernilai 10 bilion ringgit bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS serta usahawan mikro yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tegas beliau, sektor PKS adalah tunjang utama ekonomi negara yang menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi seterusnya, mendorong kerajaan membantu meringankan beban kewangan PKS sekaligus menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Peruntukan bagi program subsidi upah yang diumumkan pada 27 Mac yang lalu akan dinaikkan daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit, iaitu tambahan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Di bawah inisiatif tambahan ini, semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah seperti berikut. Di bawah program ini, syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang akan mendapat subsidi upah RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan selama 3 bulan. Namun, bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 kepada 200 orang pekerja. Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah RM800 bagi setiap pekerja. Manakala syarikat yang mempunyai pekerja sehingga 75 orang, mereka akan menerima subsidi upah RM1,200 bagi setiap pekerja. Kira-kira 4.8 juta pekerja dijangka akan mendapat manfaat daripada inisiatif ini. Dalam pengumuman petang tadi juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengumumkan geran khas prihatin bernilai RM2.1 bilion. Kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. Bagi menikmati kemudahan itu, PKS Mikro perlu berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Senarai PKS Mikro yang layak akan diperolehi daripada pihak berkuasa tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Selain itu, penambahbaikan bagi meringankan beban kewangan PKS menerusi beberapa inisiatif juga dilaksanakan. Antaranya memansuhkan kadar faedah 2% kepada 0% bagi skim kredit mikro berjumlah RM500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional BSN. Skim pinjaman mudah untuk syarikat mikro juga dipanjangkan kepada tekun nasional menerusi had maksimum pinjaman RM10,000 setiap syarikat pada kadar faedah 0% dengan dana RM200 juta. Pemohon hanya boleh memilih salah satu daripada skim bagi membolehkan lebih ramai peniaga menikmati kemudahan ini. Pertama, memansuhkan kadar faedah 2% kepada 0% untuk skim kredit mikro berjumlah RM500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional, dan skim pinjaman mudah untuk syarikat mikro ini juga dipanjangkan kepada tekun nasional dengan had maksimum pinjaman sebanyak RM10,000 setiap syarikat pada kadar faedah 0%. Dan untuk tujuan ini, dana sebanyak RM200 juta akan disediakan. Pemohon hanya boleh memilih salah satu daripada skim ini bagi membolehkan lebih ramai peniaga menikmati kemudahan ini. Turut diumum insentif kepada pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberi diskaun sewa kepada PKS. Pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana akan diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amaun pengurangan sewa tersebut bagi bulan April 2020 sehingga Jun 2020. Potongan cukai tambahan ini diberikan tertakluk kepada syarat pengurangan sewa, iaitu hendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut.
Kerajaan juga membenarkan pengurangan bayaran levi pekerja asing 25% kepada semua syarikat. Membenarkan pengurangan bayaran levi pekerja asing sebanyak 25% pada semua syarikat yang permit pekerja mereka tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020. Pengurangan bayaran levi ini tidak terpakai kepada pembantu rumah. Saya juga faham kesukaran yang dihadapi oleh sebahagian majikan untuk mengekalkan pekerja dalam keadaan yang agak terdesak pada waktu ini. Dalam pada itu, kerajaan menyeru pemberi pinjam wang berdaftar agar memberi moratorium ke atas bayaran ansuran PKS selama 6 bulan bermula April seperti yang dilaksanakan bank. Saya berharap organisasi pemberi pinjam wang turut bersimpati dengan kesukaran yang dihadapi oleh pelanggan dan bersama-sama membantu meringankan beban keuangan mereka. Perdana Menteri turut memberitahu ke semua pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan akan dibentangkan di Parlimen kelak untuk kelulusan. Apabila Parlimen bersidang nanti, kerajaan akan membentangkan rang undang-undang perbekalan tambahan untuk semua pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan. Saya memberikan jaminan bahawa kerajaan akan sentiasa telus dalam berbelanja dan semua tindakan yang diambil adalah berasaskan pada peruntukan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Dalam memastikan hak dan kebajikan majikan serta pekerja terbela, kerajaan menggalakkan rundingan diadakan antara dua pihak membabitkan terma pekerjaan. Ia termasuk pilihan pemotongan gaji serta pemberian cuti tanpa gaji dalam tempoh PKP. Majikan dan pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan nasihat berkaitan sebarang permasalahan untuk penyelesaian. Dan sebarang perundingan hendaklah tertakluk kepada undang-undang mengenai pekerjaan yang berkuat kuasa di negara ini. Yang penting, hak dan kebajikan kedua-dua pihak mestilah sentiasa terbela. Saya juga tahu kesukaran yang dihadapi oleh pihak syarikat untuk Di akhir ucapannya, Perdana Menteri meminta rakyat agar terus cekal dan kuat dan bersemangat dalam menghadapi dugaan yang dibawa oleh wabak COVID-19. Beliau turut berterima kasih kepada semua petugas di barisan hadapan yang terus menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. To my fellow Malaysians, let us remember that we are inherently resilient, individually capable and collectively strong to face these uncertain times. Let us strengthen our resolve and stay committed to our fight against COVID-19. Let us stay the course and follow all orders made under the MCO. It is difficult, but certainly not impossible. This is the sacrifice we are called to make in order to win this war against the deadly virus. And winning this war starts in our own homes and with our families. We can stop the virus from spreading by staying at home and maintaining physical distance. Stay strong, stay healthy. Inshallah, we will succeed. Remember, after the rain comes the sun, and better days will be here again, inshallah.